Okey, dia kata ni tajuk apa ni? Ni tajuk cahaya. Okey, apakah yang dimasukkan dengan pembiasan cahaya? Siapa nak try pembiasan cahaya? Siapa nak try? Apakah maksud pembiasan cahaya? Hello? Soalan pun tak nak bagi. Okey, pembiasan cahaya. Kalau kamu nampak macam bengkok-bengkok ni kan. Ni sinar tuju tiba-tiba dia bengkok macam ni kan. Tiba-tiba dia bengkok macam ni. Itu kita panggil pembiasan cahaya. Kenapa dia bengkok-bengkok? Sebab cahaya ni bergerak daripada medium yang berlainan ketumpatan kan. Contohnya kalau kat sini medium apa? Udara. Kamu dengar ke suara cikgu ni? Respon dengar ke? Dengar. Okay. So ni udara, lepas tu ni apa benda ni? Oh ni cecair P. Okay. Lepas tu ni udara balik. Okay. So dia mestilah ada medium yang berlainan ketumpatan, okay. Jadi pembiasan cahayanya berlaku apabila ada medium berlainan ketumpatan. Barulah cahaya tu berlaku pembiasan. Okey. Contohnya, siapa ingat kalau kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Okey. Medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat. Apa jadi dengan cahaya? Dia bergerak laju ke dia bergerak perlahan? Respon. Kurang tumpat ke lebih tumpat? Cahaya dia bergerak laju ke bergerak perlahan? Perlahan. Ya betul. Cahaya dia bergerak perlahan, okey. Jadi cahaya bergerak perlahan. So disebabkan dia bergerak perlahan, dia akan dibiaskan mendekati ke menjauhi garis normal? Siapa ingat? Mendekati. Menjauhi ke mendekati? Mendekati. Mendekati. Okey. Mendekati garis normal. Okey. So, contohnya kalau ni udara. Sekejap. Okey, ni permukaan. Okey, ni udara. Yang ni air kan. Okey, ni garis normal. So, cahaya daripada udara. Okey, disebabkan udara ni dia kurang tumpat. Lepas tu air pula lebih tumpat. Jadi kurang tumpat ke lebih tumpat tadi cahaya bergerak perlahan kan. So disebabkan dia bergerak perlahan, jadi dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Okey, inilah maksudnya dibiaskan mendekati garis normal. Faham? Faham ke tak Faham. Okey, faham. Faham. Okey, so itu kalau kurang tumpat ke lebih tumpat. Okey, next kalau medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. So cahaya dia macam mana? Bergerak laju ke bergerak perlahan? Laju. Okey, cahaya bergerak laju. Bila laju dia akan dibiaskan mendekati ke menjauhi? Menjauhi. Menjauhi garis normal. Okey. Contoh dia macam ni kan. Okey, contohnya cikgu buat permukaan. Permukaan lebih tumpat ke kurang tumpat. Macam mana nak buat? Kita buatlah ni. Apa contoh? Okey, kita buatlah yang ni air. Ini udara. Okey, kita buat cahaya je daripada air. Okey. So air ni lebih tumpat.
Udara pula kurang tumpat. So disebabkan lebih tumpat ke kurang tumpatnya cahaya dia bergerak laju. So bila dia laju sangat dia akan tersasar jauh daripada garis normal. So dia menjauhilah garis normal. Okey. Faham ke? Faham. Okey, faham. Jadi apakah yang dimasukkan dengan pembiasaan cahaya Jadi pembiasaan cahaya ni melibatkan medium yang berlainan ketumpatan, tahu tak? Medium yang berlainan ketumpatan, lepas tu hak laju cahaya dia pun berlainan juga kan. Dia akan berubah kan. Hak laju cahaya dia pun akan berubah. So kat situ kamu tulis apakah yang dimasukkan dengan pembiasaan cahaya, maksudnya perubahan. Perubahan laju cahaya apabila cahaya merambat dari satu medium ke medium lain berlainan ketumpatan. Okey. Berlainan ketumpatan. So inilah maksud pembiasaan cahaya. Okey. Perubahan laju cahaya apabila cahaya merambat dari satu medium ke medium yang lain yang berlainan ketumpatan. Okey, next. Okey, cikgu dah explain dah. Okey, ni apa benda ni? Bandingkan laju cahaya di dalam udara dan juga di dalam cecair P. Okey, kita nak tengok yang mana lebih laju, yang mana lebih perlahan laju cahaya dia. Mana udara? Okey, ni udara. Lepas tu ni cecair P. Okey, macam kita nak tahu udara dengan cecair P ni siapa lebih tumpat? Kalau nak tahu kamu tengok mana? Dia punya pembengkokan cahaya ni yang bengkok ni Kamu tengok yang bengkok ni. Mana ke? Yang bengkok ni mendekati garis normal ke menjauhi garis normal? Tu tengok betul. Nampak ke? Ya, yang ni mendekati garis normal betul. Yang ni mendekati garis normal. So kalau mendekati garis normal maksudnya yang atas ni, yang udara ni kurang tumpat. Yang cecair P ni pula lebih tumpat. Okey. Okey, kenapa dia mendekati garis normal? Sebab cahaya tu bergerak laju ke bergerak perlahan ni? Respon. Perlahan. Ya. Perlahan. Betul, cahaya bergerak perlahan. Maksudnya mula-mula dia laju. Okey, kat sini dia laju. Masuk dalam cecair P dia jadi perlahan. Okey. Jadi dia punya laju cahaya dia berkurangan. Okey, so saya nak jawab ni. Bandingkan laju cahaya ni. So kamu jawab kat situ. Laju cahaya di mana? Di P. Lebih apa tadi? P tu perlahan kan? So bila P perlahan tu maksudnya laju cahaya di P lebih rendah. Okey, lebih rendah daripada udara. Faham ke? Faham? Kan soalan buat Faham. faham sebab soalan suruh buat pembandingan kan. So bandingkan je lah. Boleh tak kalau buat perkataan lebih kurang? Laju cahaya di P lebih kurang. Tak boleh. Tak boleh Lebih kurang dia ada dua maksud. So tak boleh lebih kurang. So kamu kena buat lebih rendah. Okay, lebih rendah daripada udara. 1 markah. Okay, next. Ni apa lah ni? Sekejap Okay, soalan ni 3. Dia kata cecair P kemudian digantikan dengan cecair Q dengan tidak mengubah sudut X. Adalah didapati bahawa sudut Y bagi cecair Q
lebih kecil daripada cecair P. Bandingkan indeks biasa cecair P dengan Q. Okey. Macam mana nak buat ni? Sekejap ah. Okey. Cecair P digantikan dengan cecair Q. Okey, mana ke tadi? Cikgu padam balik ni. Okey, padam. Okey. Kalau pakai cecair P, so inilah dia punya sudut tuju dia. Lepas tu inilah dia punya sudut apa ni? Sudut biasan dia. Tapi kalau ganti dengan cecair Q, mana cecair Q? Dengan cecair Q, ganti dengan cecair Q, sudut X ni, sudut X tu sudut apa tadi? Sudut tuju kan? Sudut X dia, ni sudut X dia kata sudut X dia tak berubah, okey? Tidak berubah. Tapi sudut Y bagi cecair Q lebih kecil. Maksudnya, kalaulah contohnya ni cecair Q kan. Okay, ni garis normal. Okey. Contohnya ni cecair Q. Okey, dia punya sudut tuju dia samalah macam cecair P ni. Tapi sudut biasan dia makin besar ke makin kecil? Oh, lebih kecil sudut biasa dia makin kecil. Makin kecil. Okey, so soalan tanya apa ni? Oh, dia suruh bandingkan indeks biasan. Okey, cuba kita buat kalau sudut tuju dia 60 darjah, okey contoh untuk cecair P, cecair Q pun untuk cecair Q pun sudut tuju dia 60 darjah juga, tak berubah. Tapi sudut biasan untuk cecair P, contoh dia kat sini kita buatlah 50 darjah. 50 darjah. Tapi ganti dengan cecair Q, sudut dia jadi lebih kecil kan. Lebih kecil. Dalam apa buatlah 30 darjah contoh. So dia suruh bandingkan indeks biasan. Okey, apa formula nak kira indeks biasan? Siapa ingat? Indeks biasan, apa formula dia? 1/C. 1/C itu kalau ada sudut genting. Itu kalau pantulan dalam penuh ni, ini bukan formula pakai 1/C ni. Ini kalau ada sudut genting, ni bukan tajuk sudut genting yang pantulan dalam penuh ni, ni tajuk ni pembiasan ni. Sin I pensin R ni. Ke salah? Betul. Banyak ni. Pensil A. Betul. So indeks biasan, okay, dia punya simbol dia N. Formula dia sin I bahagi dengan sin R kan. Sin I tu sudut 7. Okay, sin I ni sudut 7. Lepas tu sin R ni sudut biasan. Okay, so daripada formula ni, okay, kalau dia kata apa hubungan antara indeks biasa ni dengan apa ni? Sudut biasa ni. Formula dia apa ni? Formula pula hubungan dia. Apa hubungan dia? Respon. Hello. Apa hubungan antara indeks biasan dengan sin sudut biasa ni? Apa hubungan dia? Hubungan dia berkadar langsung ke berkadar songsang? Berkadar songsang. Okey, berkadar songsang. Maksudnya kalau semakin tinggi sin sudut biasa, semakin rendah dia punya indeks biasan. So, kamu tengoklah ni, cecair P ni. Cecair P ni sudut biasa dia cikgu buatlah 50 darjah kan. Cecair Q ni pula, ni cecair Q. Cecair Q ni cikgu buat berapa? 30 darjah sudut biasan dia. Jadi kat sini, mana lagi tinggi sudut biasan? Cecair P kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okey, cecair P sudut biasan dia 50. Cecair Q sudut biasan dia 30. So kat sini hubungan dia berkadar songsang. So semakin tinggi sudut biasan, semakin rendah indeks
Biasan. Jadi indeks biasan mana yang tinggi? Cecair P ke cecair Q? Q. Okey, kalau nak bagi indeks biasan tinggi maksudnya macam mana ni? Kalau nak bagi indeks biasan dia tinggi, sin sudut biasan ni kena rendah. So paling rendah adalah cecair Q, betul tak? Betul. So kat situ indeks biasan cecair Q lebih tinggi, okey? Indeks biasan cecair Q lebih tinggi daripada cecair P. Faham? Nampak tak hubungannya? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Okey, ni baru 1 markah. Soalan tu berapa markah? Soalan tu ada 3 markah. Okey, dah bandingkan indeks biasan, kemudian terangkan jawapan anda. Nak terangkan tu ada 2 markah. Okey, macam nak terangkan? Okey, kenapa indeks biasan cecair Q ni lebih tinggi daripada cecair P? Sebab tadilah indeks biasan dia tinggi sebab apa? Sebab nak try. Biasan rendah. Ya, betul. Sebab sudut biasan dia rendah. Boleh? Dah dapat markah kan? Jadi sebab sudut biasan cecair Q rendah. Okey. Rendah dan lepas tu apa lagi? Okey, tu baru 1 markah. Okey, next. Siapa nak try untuk markah ketiga? Laju cahaya. Laju cahaya? Oh, kamu nak explain laju cahaya. Maksudnya laju cahaya Dalam cecair Q lebih rendah. ya, boleh buat. Laju cahaya tadi apa? Sebab sudut biasan cecair Q rendah dan juga sebab laju cahaya cecair Q lebih rendah. Okey? Awak nampak ke tu? Oh, dia conteng kat sini. Nampak ke? Sekejap. Okey. Lebih rendah daripada P. Okey? Ya Allah buruknya. Okey, lebih rendah daripada cecair P. Boleh. 3 markah dah. So nampak tak macam nak jawab soalan fizik ni? Daripada formula ni pun kamu boleh jawab kan? Dia punya terangkan tu. Daripada formula boleh terangkan. Faham? Faham ke? Faham. Faham. Ataupun kamu boleh bagi jawapan lain. Jawapan lain, dia juga jawapan lain tapi nak 3 markah je kan? 3 markah 3 point lah. Tapi kalau nak jawab yang lain boleh jawab macam ni juga. Cahaya dibiaskan lebih banyak dalam mana kelas? Cahaya dibiaskan lebih banyak dalam apa? Cecair Q ke cecair P? Kita tengok. Cahaya dibiaskan ya Q Cecair kan. Q. Dia lagi bengkok kan. Q tu lebih bengkok kan. Tengok Q ni dia lebih bengkok ke garis normal. So lebih banyak dibiaskan dalam cecair Q. Okay, cahaya dibiaskan lebih banyak dalam cecair Q. Macam ni pun boleh juga. Ataupun jawapan lain boleh jawab macam ni pun boleh juga. Dari segi ketumpatan. Okay, tengok cecair Q dengan cecair P. Siapa lebih tumpat? Q ke P ni? Q. Tumpat kan. Sebab itulah laju cahaya dalam Q tu dia sangatlah perlahan kan bandingan cecair P. So Q tu lebih tumpat sebenarnya, okay? So kamu boleh jawab cecair Q lebih tumpat daripada cecair P. Macam ni pun boleh juga. So banyaklah jawapan yang boleh bagi. Faham? Faham ke? Faham. 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 Ni berapa orang ni?
Ada 19 je, termasuk cikgu 19 orang. Yang lain mana? Yang tak pernah nampak. Siapa tak pernah nampak? Farish Aiman tak pernah nampak. Mana Farish? Tak ada Tak tahu. Tak tahu. Oi. Okey, soalan B. Dia apa ni? Pelajar 12.2 menunjukkan struktur sebuah pemantul belakang sebuah basikal yang direka oleh pelajar. Okey, pemantul itu terdiri daripada prisma dengan sudut genting dia 42 darjah. Sudut genting. Kalau ada kaitan dengan sudut genting ni maksudnya topik apa ni? Pantulan. Pantulan apa? Pantulan dalam penuh. Ya, pantulan dalam penuh. Okey. Okey. So inilah dia pemantul dia. Pemantul basikal. Pernah nampak tak? Pemantul yang kat mana ni? Belakang basikal kan? Pernah tak kamu naik basikal waktu malam kan dia ada pemantul kan? Kat mana? Siapa ada basikal kat sini? Belakang. Kat belakang kan waktu malam kan? Nak kena bagi orang nampak kan kat belakang tu. Sekejap cikgu. Raya. Sekejap. Mana pemantul tu? Ada gambar, okey tengok. Inilah dia pemantul basikal. Yang kat belakang ni. Supaya orang belakang boleh nampak kamu. Okey, so pemantul ni dia tak keluarkan cahaya tau. Dia pantulkan cahaya. Mana-mana cahaya yang tuju pada dia, dia akan pantulkan. Itulah dia pemantul cahaya, dia tak keluarkan cahaya. Faham ke? Faham tak? Faham. Nampak. Faham. Okey. Jadi dia suruh buat apa ni? Anda dikehendaki menyiasat ciri-ciri pemantul belakang basikal seperti yang tunjukkan. Okey, kita ada pemantul JKLM. Kamu nak kena pilih mana yang kamu nak. Cikgu dah ajarkan cara nak jawab markah yang nak bagi 10 markah ni kan. Okey, terang. Dah. Okey, nak jawab soalan ni macam mana? Mesti buat jadual. Betul tak? Lepas tu dah bagi tahu, dah buat jadual, nanti buat macam mana? Dah buat jadual, nanti bagi tahu aspek dia yang mana kamu nak, lepas tu bagi tahu reason. Sebab dia. Okey, sekarang ni kita tengok aspek ni. Sudut prisma yang digunakan. Cuba tengok prisma ni. Mana prisma kaca dia tu? Ni prisma kaca ni. Ni sudut apa ni kelas? Kita pakai sudut yang mana satu ni agak-agak kamu ni. Prisma kaca ni. Yang mana? Cuba pilih. Sudut dia yang mana? Adakah 30, 90, 60 ke ataupun yang 45, 90, 45? Cuba tengok. Mana? Prisma mana kamu nak? Yang ni mestilah 90 betul tak? Ni 90 darjah. Yang ni agak-agak tu berapa tu? 45. Ya, 45. Yang ni 45 Yang ni pun 45 juga. So jadi prisma yang terbaik adalah prisma yang bersudut. Sekejap mana tu? Okey, mana jadi? Prisma yang bersudut ni lah. Bersudut 45, 90, 45. Tu adalah prisma yang terbaik. Boleh? Faham ke? Dalam gambar dah bagi hint kan? Okey, so kita nak prisma yang bersudut 45 darjah, 90 darjah dengan 45 darjah. Okey, reason sebab apa? Okey, siapa boleh bagi tahu sebab? Bagilah apa-apa yang logik. Supaya apa? Siapa nak try? Supaya kenapa nak guna prisma yang bersudut 45, 90, 45 ni? Tadi kan kita guna prisma ni dalam pemantul sebab nak bagi kasih apa ni? Bagi berlaku fenomena apa ni kelas? Pantulan dalam penuh. Ya, pantulan dalam penuh. Dia tuju sini, dia pergi sini, and then dia pantul balik. Betul tak? Ni berlakunya pantulan dalam penuh Okey. Sekejap cikgu nikir balik. Okey, sepatutnya bila saya nak cari tuju sini, sepatutnya yang ini mana ni garis normal Okey, ni garis normal.
Patutnya dia akan dibengkokkan kan. Dia akan dibengkokkan. Dibengkokkan. Kan pembiasan cahaya. Tapi dia tak bengkok pun. Sebab apa? Sebab waktu ni sudut tuju dia melebihi sudut genting. Genting. Sudut tuju dia melebihi sudut genting. So apa jadi? Berlaku pantulan dalam penuh. Tu yang dia ke sini tu. Faham tak? So sudut tuju, contohnya sudut tuju dia 30 darjah, sudut pantulan pun 30 darjah. Macam ni. And then bila sampai kat sini pula, okay, patutnya apa ni? Patutnya bengkoklah cahaya dia kan. Tapi tak bengkok pun. Dia berlaku apa ni? Dia pergi sini, and then dia pergi sini pula. Okay. Maksudnya kalau sini, nampak ke tu? Okay, buruk sangat kan. Lukisan sekejap. Okay. Maksudnya kalau sini sudut tuju dia 30, sudut pantulan sini pun 30 darjah juga. Tu yang dia pergi sini, faham tak? Tu yang dia keluar balik tu. Boleh? So cahaya yang 7 tu sebenarnya dia keluar balik. Itulah nama dia pemantul cahaya. Okay, so supaya berlaku apa ni? Nak buat pakai prisma kaca yang 45, 90, 45 ni supaya berlaku apa kelas? Tadi siapa jawab tadi? Pantulan. Berlaku? Pantulan dalam penuh. Berlaku. Pantulan dalam penuh. Ya betul, berlaku pantulan dalam penuh. Okay dah, okay next. Nombor 2, aspek yang kedua. Jenis prisma. Tengok prisma ni. Mana prisma? Ni prisma apa ni? Kaca ke plastik ni? Kaca. Ya, kena nak pakai kaca kan. Mana ada nak guna prisma plastik. Okey, so jawapannya prisma kaca. Reason je sebab apa? Sebab apa? Kamu nak ulang balik jawapan yang atas pun tak boleh juga. Nak ulang balik kan? Okey, berlaku pantulan dalam penuh. Pun boleh. Macam ni pun boleh. Nak ulang balik jawapan 2-3 kali pun boleh. Ataupun jawapan lain, boleh kata, kamu boleh cakap kalau pakai kaca ni apa? Lebih banyak cahaya dipantulkan. Okey? Lagipun mana boleh pakai plastik kan untuk pantulkan cahaya, betul tak? Kita pakai kaca je, betul tak? Betul ke? Betul. Betul. Kaca yang pantulkan cahaya bukannya plastik. So kamu nak jawab berlaku pantulan dalam penuh pun boleh. Nak jawab lebih banyak cahaya dipantulkan pun boleh. Okay. Next, nombor 3. 3 aspek apa? Okay, ni penutup. Mana penutup dia ni? Apa penutup apa sebenarnya ni? Ni penutup ni. Ni penutup ni. Okay, dia punya penutup dia. Nak diperbuat daripada kaca luxina. Mana? Nak buat daripada kaca luxina ke nak buat daripada plastik? Plastik. Plastik Lucina. Plastik. Pandai kamu ya plastik. Okay, kenapa nak buat plastik? Kenapa penutup dia nak buat dalam ni? Nak tutup dia dengan plastik supaya? Cahaya tak pantul balik macam mana? Oh. Cahaya dia tak keluar kat belakang. Cahaya tak keluar kat belakang. Tak percaya tak. Tidak mudah pecah. Ya, tu betul. Tidak mudah pecah. Itu lagi senang jawapannya. Penutup plastik. Penutup gunalah plastik luxina. Tidak mudah pecah. Tahu pula kamu jawapan Kamu ada buku tu Tak ada. Tak ada, habis fikir logik Teka je. Teka je. Fikir logik. Bagusnya. So baguslah kelogikkan kamu tu. Okay, next. Nombor 4. Bilangan prisma. Nak lagi banyak ke nak lagi sikit? Kamu rasa lagi banyak lagi bagus ke lagi sikit lagi bagus? Bilangan prisma. Banyak. Ya, lagi Banyak. banyak lagi bagus. Banyak. Sebab apa? Supaya cahaya dipantulkan lebih banyak. Ya, macam itulah jawapan dia. Cahaya yang dipantulkan lebih banyak. Okey. Cara lagi satu, okey. Tadi kamu jawab nak lebih banyak prisma kan? Yang banyaknya 4 ni kan? Okey. Dalam jawapan, kamu tak boleh tulis nombor tau. Kamu nak jawab 4 prisma. Tak boleh.
Dan untuk soalan-soalan esei macam ni dia tak nak tengok dia tak nak tengok nombor. Dia nak tengok apa? Dia nak tengok aspek tu dia punya sifat dia, okey? Tinggi ke, rendah ke, banyak ke, sikit ke. Tapi kalau macam prisma yang bersudut 45, 90, 45 ni memang tak apalah bernombor. Tapi kalau macam ni, yang macam 4 prisma ke, 1 prisma ke kan. So kamu nak pilih 4 kan sebab dia banyak kan. So jawab banyak. Okay, jawab banyak. Bilangan prisma banyak. Jangan jawab 4. Kalau macam tu salah. Itulah cara jawab dia. Faham ke? Bilangan prisma. Macam tu lah. Okay, cara jawab fizik macam tu bilangan prisma dia banyak. Dia nak tengok sifat dia. Banyak ke sikit ke dia tak nak tengok bilangan. Okay. So tadi kawan kamu jawab dia nak banyak supaya apa? Banyak pantulan berlaku kan. Supaya banyaklah pantulan dalam penuh berlaku. Okay. Pantulan dalam penuh berlaku. Okay. So macam ni lah berapa markah ni? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, markah ke-9 yang mana? Cikgu ajar kan nak dapat markah yang ke-9. Tulis balik semua. Pilih. Pilih Semua. Pilih kaedah. Saya pilih apa? Pilih. N. Ya, saya pilih tadi nak ini Prisma 45, 90, 45. Prisma nak kaca, penutup nak plastik. Lepas tu apa? Bilangan prisma tak banyak. So jawapannya L lah. Okay, saya pilih L. Dapatlah 1 markah. Okay. Lepas tu markah yang ke-10 sebab salin balik. Okay, sebab apa? Sudut. Inilah kena salin balik lah sebab sudut prisma 45, 90, 45. Lepas tu prisma dia kaca. Lepas tu apa? Penutup dia plastik luksina. Lepas tu dan bilangan prisma banyak. Kalau kamu jawab saya pilih L sebab di atas tak boleh Itu nampak sangat dia pemalas nak tulis. Macam tu tak dapat markah. So ni lah cara jawab fizik. Boleh ke? Boleh. Boleh. Inilah markah. Boleh. Boleh, bagus. Okey, so inilah markah ke-10. Dapatlah 10 markah. Okey. So dapat itulah pemantul basikal. Ni kereta punya pemantul. Bukan yang atas ni tau. Yang bawah ni Yang atas ni dia keluarkan cahaya dia sendiri kan. Cahaya LED kan yang atas ni. Yang bawah ni lah dia punya pemantul dia. Okey, dia pantulkan cahaya. Okey, last soalan B. Okey, Raja 12.3 Raja 12.3 dan 12.4 masing-masing menunjukkan satu sinar cahaya melalui prisma A dan prisma B. Prisma A dengan prisma B diperbuat daripada kaca. Okey, mempunyai ketupatan yang berbeza. Hitung indeks biasan bagi prisma A. Okey, tadi dah tahu kan formula nak kira indeks biasan? Apa tadi indeks biasan? Sin I per sin R. Ya, sin I per sin R. A ni sudut 7, A ni sudut biasan. Ya, sekarang ni kamu tengok sudut 7 je. Ni dia nak prisma A kan? Ni prisma A. Sudut 7 je 45 darjah kan? Sudut biasan dia 62 darjah. Okey, kamu tengok sudut 7 je yang ni lebih. Sudut 7 dia berada di lebih tumpat. Yang sudut biasa ni pula dia berada di medium kurang tumpat. Okey, kamu ingat tak dulu syarat nak buat pakai formula ni mesti tengok apa? Dia syarat dia sudut 7 tu mesti berada di medium kurang tumpat. Yang sudut biasa ni pula mesti berada di medium lebih tumpat. Tapi dalam soalan ni dia punya sudut 7 dia berada di medium yang lebih tumpat ni. 45 ni. 45 ni berada di medium lebih tumpat ni. So boleh ke letak kat sini 45? Boleh ke buat kat sini 45? Tak.
Sini nak buat 45, lepas tu yang bawah tu sudut biasa ni nak buat 62. Boleh ke? Tak boleh kan? Sebab syarat dia sudut 7 mesti yang kurang tumpat. Tapi kat sini sudut 7 je yang lebih tumpat. So tak boleh buat 45 darjah. Jadi kamu kena pakai yang atas ni mesti yang kurang tumpat. Yang bawah ni mesti lebih tumpat punya. So mana yang kurang tumpat? Yang kurang tumpat ni yang ni 62 ni kurang tumpat. Ya. So sin 62 per dengan yang lebih tumpat. Lebih tumpat yang ni 45 ni. Sin 45. Dia kena macam tu. Faham tak? So kita tengok jugalah syarat dia Mula kamu tengok dulu. Dia mesti sudut 7 per sudut biasan. Kena tengok dulu sudut 7 dia mesti yang kurang tumpat. Sudut biasan pula dia mesti yang lebih tumpat. Tapi kalau dia tak memenuhi syarat ni, kamu ambil yang medium kurang tumpat ni per dengan medium yang lebih tumpat. Okay. So jadilah sin 62 per dengan sin 45. Okay, cuba kira dapat berapa? Respon. 1.25. Ya, betul. 1.25. So dapatlah 1.25 sudut. Apa ni? Bukan sudut, indeks biasan. Okay, next. Berapakah sudut genting bagi prisma B? 45. Sudut genting. 45. Ya, 45 darjah. Sebab apa kamu tengok Okay, ni kan garis normal kan? Okay, yang ni sinar cahaya 7. Okay, dia 7 sini. Tapi tengok dia tak bengkok pun kat sini tu lah. Dia dibiaskan, dia bukan dibiaskan macam ni kan? Tapi dia dibiaskan pada 90 darjah. Betul tak? Dia dibiaskan pada 10 darjah. So kalau cahaya tu dibiaskan pada 90 darjah ni, 90 darjah maksudnya 45, maksudnya sudut ni, sudut 7 tu adalah sudut genting. Boleh? Faham ke? Faham. Okey. So sudut 7 dia adalah sudut genting. So 45 darjah lah dia punya sudut genting. Okey, next. Indeks biasan bagi prisma B. Pakai formula apa ni? Dah less than 1 minute dah. Indeks biasan. Pakai 1 per sin. Inilah formula je. Dapat tak? Dah nak ambil kelas ke? Tak sempat dah. Okay. Less than 1 minute dah. Berapa? 1 per sin 45 dapat berapa? Respon. Dapat dah? Nak ambil kelas ni. 1.4, 1.